sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Muallimah As dalam Pendidikan Islam tingkatan 1. Okey, hari ini kita akan masuk kepada tajuk sabar menghadapi dugaan hidup. Pastinya ya, kita semua pasti menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita menghadapinya? Jom belajar bersama ustazah. Okey, pada hari ini kita akan kupas tajuk bidang Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Okey, cuba lihat ayat bacaan surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156 berikut. Okey, mari baca bersama-sama dengan ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesungguhnya akan kami berikan cubaan ujian kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan juga buah-buahan dan ataupun tanaman. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Iaitu, orang-orang yang sabar itu ialah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, kita teruskan kepada standard pembelajaran. Okey, iaitu murid dapat menyatakan contoh musibah berdasarkan ayat 155 hingga 156 surah Al-Baqarah. Murid dapat menjelaskan cara menghadapi musibah menurut Islam, menerangkan hikmah di sebalik ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghuraikan ayat 155 dan 156 surah Al-Baqarah, mengamalkan sifat redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seharian dengan beradab dan istiqamah. Apakah dia contoh musibah yang telah dinyatakan dalam ayat tadi? Okey, contoh yang pertama ialah perasaan takut. Ya, takut dengan pelbagai perkara. Takut kekurangan harta, takut ditinggalkan, okey, takut sekiranya tidak dapat meneruskan hidup. Okey, jadi pelbagai perasaan takut. Okey, kemudian yang kedua ialah kelaparan dan juga kebuluran. Okey, seperti mana yang kita hadapi sekarang ni, di mana kita berada dalam waktu yang amat getir, kita berada dalam waktu yang amat sukar. Ya, jadi di mana-mana seluruh dunia menghadapi ancaman COVID-19. Ya, jadi ada di kalangan kita yang kelaparan dan juga kebuluran. Kemudian kehilangan harta benda. Tidak kiralah kehilangan harta benda disebabkan oleh bencana alam ataupun kehilangan harta benda disebabkan oleh ketiadaan punca pendapatan.
Okey, kemudian kematian orang yang disayangi. Okey, pastilah ya dalam keadaan yang amat getir ini ada di kalangan sahabat kita, ada di kalangan orang-orang yang kita kenal sudah pergi meninggalkan kita. Okey, jadi itu juga adalah sebahagian daripada ujian yang Allah turunkan kepada kita. Dan kekurangan hasil tanaman. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah tadi. Okey. Seterusnya murid-murid, okey, dalam ayat 156 tadi disebut ialah sekiranya kita menghadapi ujian, sekiranya kita menghadapi cabaran, dugaan, jadi kita sebut kepada Allah iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Okey, kepada Allah, ya, dari Allah kita datang dan juga kepada Allah kita kembali. Ya. Jadi itu adalah kalimah istirja, ya, iaitu pengharapan. Ya, istirja, raja, ya, khauf wa raja. Okey. Jadi kalimah ini ya sunat diucapkan ya ketika umat Islam ditimpa musibah. Okey, contoh musibah seperti kesusahan, kesakitan ataupun kematian. Kalimah istirja juga sunat diucapkan oleh orang yang mendengar peristiwa musibah yang menimpa seseorang yang lain. Okey, berdasarkan ujian dan juga musibah yang menimpa kita, jadi bagaimanakah cara kita menghadapi musibah? Okey, cara kita menghadapi musibah yang pertama ialah yakin dengan sepenuh hati bahawa segala musibah adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian yang kedua, sentiasa sabar dan redha menempuh segala ujian Allah. Ya, mungkin orang mengatakan bahawa sabar itu mudah untuk diucapkan tetapi sukar untuk dilaksanakan. Memang benar ya, tapi itulah ya tahap iman yang paling tinggi ya, di mana kita boleh sabar menghadapi segala dugaan dan juga boleh sabar menghadapi segala ujian. Kemudian yang ketiga, kita hendaklah berbaik sangka ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahawa segala ujian pasti ada hikmah yang tersirat. Ya. Kemudian yang keempat ialah sentiasa muhasabah diri dan meningkatkan amal ibadah. Ya. Okey, jadi itu adalah cara-cara bagaimana kita menghadapi musibah. Okey, seterusnya ya okey, apakah hikmah ya di sebalik ujian yang Allah turunkan kepada kita? Ya. Sebenarnya ya ujian yang Allah turunkan pada kita adalah untuk menguji tahap keimanan manusia. Okey, kemudian menghapuskan segala dosa dan juga mendapat pahala. Cuba bayangkan ya, kalau kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah kita akan terus hanyut ya dengan segala kemewahan, kita terus hanyut dengan segala kesihatan yang Allah bagi pada kita. Kemudian mendapat kesejahteraan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan ketakwaan dan juga mengangkat darjat manusia, membezakan antara mukmin dan juga orang yang kafir. Ya, jadi ujian ya, bila ujian itu menimpa seseorang ya, sama ada muslim ataupun kafir, pastilah ya kita dapat melihat perbezaannya ya. Namun ya sebagai orang Islam ya, kita hendaklah sentiasa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah berlaku perkara-perkara yang tidak diingini ya, seperti contohnya sekarang ni kita lihat ramai ya yang mengambil jalan singkat ya dengan membunuh diri kerana tidak sanggup ya menghadapi cabaran dan juga dugaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebenarnya dalam Islam kita ada pelbagai cara, pelbagai terapi ya untuk kita menghindarkan diri kita daripada terus murung dan juga terus berasa sedih dengan segala dugaan dan juga cabaran. Okey, jadi pengajaran ayat ya yang dapat kita kupas daripada surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156 ini ialah okey, yang pertama, umat Islam
ya, hendaklah sentiasa yakin bahawa setiap ujian yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Kemudian, orang yang beriman perlulah menghadapi musibah dengan tabah dan sabar serta bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita seharusnya tidak mudah berputus asa apabila menerima sesuatu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesukaran pasti ada jalan penyelesaiannya. Okey, orang yang beriman perlu melazimi amalan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa dan ketika. Kita juga perlu meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan syurga dan pahala kepada hamba-Nya yang sabar. Okey, bagaimanakah kita melahirkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, boleh dilihat dengan pertama ialah dengan hati, ya, iaitu sentiasa bersangka baik terhadap Allah dan yakin bahawa segala nikmat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan lisan kita sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir, bertakbir, bertahmid dan juga bertasbih. Dan dengan perbuatan sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta meninggalkan larangannya, berakhlak mulia serta suka melakukan kebaikan dalam kehidupan. Jadi, murid-murid, ya, kita hendaklah sentiasa, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah, apatah lagi ketika kita berada dalam keadaan musibah. Okey. Jadi, sekian dulu untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap, ya, sama-samalah, ya, kita praktikkan, ya, bagaimanakah cara untuk kita menghadapi musibah dan bagaimanakah apakah sebenarnya hikmah dan juga kebaikan, ya, yang Allah datangkan di sebalik musibah ini. Okey, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustazah. Sekian, terima kasih.